Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam Pendidikan Islam tingkatan 2 pelajaran 14. Bertajuk Solat Berjemaah Pengikat Hati. Pelajar boleh rujuk buku teks tingkatan 2 pada muka surat 90. Pelajaran 14 bertajuk Solat Berjemaah Pengikat Hati, yakni dalam bidang fiqh. Pertama sekali kita lihat maksud solat berjemaah. Dari segi bahasa berasal daripada perkataan jama'ah yang bermaksud berkumpul. Manakala dari segi istilah pula adalah solat berjemaah ialah solat makmum yang bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Apakah hukum solat berjemaah? Bagi individu hukumnya sunat muakkadah. Manakala bagi komuniti masyarakat hukumnya fardu kifayah. Banyak dalil yang menunjukkan kewajipan solat berjemaah ini, antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Dalam hadis Nabi juga ada disebut tentang keperluan solat berjemaah ini. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Maksudnya, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Apabila disebut solat berjemaah, ia mesti ada imam dan ada makmum. Jadi apakah syarat menjadi imam? Yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Kedua, imam lelaki bagi semua makmum. Manakala imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmum perempuan. Yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Apabila terdapat dua orang atau lebih ahli jamaah yang mencukupi syarat imam, maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti berikut. Yang pertama, pemimpin. Kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Ketiga, tuan rumah. Keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Keenam, lebih warak dan soleh. Ketujuh, lebih baik akhlaknya. Kelapan, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Kesembilan, lebih merdu suaranya. Kesepuluh, telah berkahwin. Dan akhir sekali, lebih tua. Apabila solat berjemaah, bagaimanakah kedudukan imam dan makmum? Cuba pelajar lihat gambar berikut. Yang pertama, situasi imam dan seorang makmum yang sama jantina. Situasi kedua, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Jadi, imam di hadapan dan sekumpulan makmum lelaki di saf belakang imam. Situasi ketiga, imam perempuan dan dua makmum perempuan. Kedudukan imam ke hadapan sedikit dan makmum perempuan sebelah kanan seorang dan sebelah kiri seorang. Bagaimana kedudukan imam dan makmum jika imam dan makmum berbeza jantina? Semestinya imam adalah lelaki dan makmum perempuan berada di saf belakang imam. Gambar ini pula menunjukkan kedudukan imam dan makmum jika imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Seterusnya, cuba kita lihat situasi berikut. Sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Kedudukan imam di hadapan. Selepas imam adalah saf untuk makmum lelaki. Di belakang makmum lelaki adalah saf untuk makmum perempuan. Seterusnya kita lihat, jika seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan, maka kedudukan imam di hadapan, manakala seorang makmum lelaki di sebelah kanan imam, ke belakang sedikit daripada imam dan sekumpulan makmum perempuan di saf belakang.
Seterusnya, kita lihat pula apabila sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan, maka imam di hadapan, saf selepas imam adalah makmum lelaki, kemudian di belakang saf lelaki adalah saf makmum perempuan. Justru, solat berjemaah ini perlu dilakukan dengan syarat-syaratnya supaya ia sempurna. Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Ketiga, kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Kelima, jarak antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter ataupun 300 hasta. Apabila kita solat berjemaah, ada makmum muwafiq dan ada makmum masbuk. Siapakah makmum muwafiq dan siapakah makmum masbuk? Makmum muwafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rokok pada rakaat pertama. Makmum muwafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Makmum masbuk pula ialah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rokok pada rakaat pertama. Jika sempat rokok dan tamakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Bagaimana kaifiat ataupun cara solat bagi makmum masbuk? Pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama-sama imam. Kedua, berdiri tegak, berniat, takbiratul ihram dan tamakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam, sebaliknya berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Akhir sekali, menyempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Banyak hikmah yang kita akan dapat apabila kita solat secara berjemaah. Antaranya, melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam. Kedua, melalui solat berjemaah ini, ia dapat menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam keadaan yang teratur. Solat berjemaah juga dapat melatih menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kaifiat solat berjemaah yang betul. Melalui solat berjemaah juga, ia dapat ganjaran pahala dengan kelebihan 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Selain itu, hikmah solat berjemaah adalah menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Setelah mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan maksud solat berjemaah dari segi istilah. Kedua, nyatakan 3 syarat menjadi imam. Ketiga, nyatakan maksud makmum muwafiq. Dan yang keempat, jelaskan 2 hikmah solat berjemaah. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.